Apa dia mesin ringkas? Maksud mesin ringkas, alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Sama lebih kurang macam teknologi lah maksud dia. Alat yang memudahkan dan mempercepatkan kerja kamu. Itu maksud mesin ringkas. Digerakkan dipanggil beban dan daya yang dikenakan dipanggil daya. Apabila kita menggunakan tuas untuk mengangkat objek yang berat, jika fulcrum berada jauh daripada daya atau berhampiran dengan beban, daya yang diperlukan untuk mengangkat objek tersebut adalah lebih kecil. Walau bagaimanapun, jika fulcrum adalah lebih dekat dengan daya atau lebih jauh daripada beban, daya yang diperlukan adalah lebih besar. Satah condong juga merupakan satu contoh mesin ringkas. Ia terdiri daripada satu permukaan condong yang menghubungkan dua permukaan yang berlainan pada aras yang berbeza. Penggunaan utama satah condong adalah untuk mengurangkan daya yang diperlukan untuk mengatasi kesan graviti semasa mengalihkan objek yang berat ke permukaan yang lebih tinggi. Satu lagi contoh mesin ringkas adalah baji. Suatu baji terdiri daripada dua satah condong bergabung bersama untuk membentuk hujung yang tajam. Penggunaan utama baji adalah untuk memotong objek atau memisahkan objek kepada dua. Contoh ni. Mesin ringkas, kita perlu tahu apa dia punya spesifik kriterianya yang kita kata dia satah condong. Setiap mesin ringkas tu dia ada perbezaan dengan mesin ringkas yang lain. Okay, yang pertama kamu tengok satah condong. Macam mana nak kenal satah condong? Satah condong adalah permukaan yang disandingkan. Condong maksudnya sanding lah. Dengan kedua hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Contoh kamu pergi naik Cameron. Condong tak jalan Cameron tu? Condong kan? Jadi bila dia condong, kita kata dia adalah satah condong. Okay. Semua mesin ringkas digunakan untuk memudahkan kerja kamu. Jadi kalau kalau kamu pergi naik Cameron dengan naik bukit yang tinggi, tegak dengan kedudukan jalan yang condong, mana yang senang? Dia memudahkan pergerakan sesuatu objek ataupun memudahkan pergerakan Contoh macam tangga, jalan raya yang bertingkat, dia condong. Selalunya satah condong gunanya untuk kita naik ke atas. Okay. Yang kedua kita tengok skru. Skru satah condong yang berlingkar. Kita kata dia berlingkar. Itu kita panggil skru. Contoh gerudi, kita kata dia adalah skru. Okay. Dia, kita boleh kata dia dua satah condong yang bertemu, tapi dia ada lingkaran dekat situ. Dia ada berbenang. Kita panggil dia skru. Okay. Yang ketiga tuas. Tuas, dia ada tiga bahagian yang kamu kena tahu. Beban, daya dan ukur. Daya maksud dia sesuatu yang, daya maksudnya daripada kamu. Daya daripada kamu. Kamu yang menghasilkan daya. Beban maksudnya benda yang kamu nak gerakkan, yang menyebabkan kamu terbeban. Itu beban. Ukur maksudnya sesuatu bahagian, satu bahagian tuas yang berguling. Contohnya macam gunting. Gunting macam gunting. Kalau kamu pegang gunting, dekat mana daya yang kamu kenakan? Dekat ujung ke dekat pangkal dia? Gunting tu. Dekat pangkal dia. Dekat pangkal tempat kamu pegang tu kan? Itu adalah daya. Itu adalah daya. Beban, kalau kamu gunting kertas, apa beban dia? Ujung dia. Ujung dia. Ujung dia gunting tu lah. Kertas tu lah beban dia. Kan? Jadi ujung tu lah beban tu. Yang fulcrum dia kat mana? Fulcrum maksudnya tempat dia bergolek.
Di bahagian tengah dia lah. Kan ada skru kat situ kan. Tempat dia bergolek. Faham tak? Faham. Itu maksud fulcrum. Fulcrum tempat dia bergolek. Apa contoh lain? Kalau troli kat mana dia punya apa? Kamu punya daya. Dekat tempat pemegang dia. Dia punya beban. Beban dia punya tempat raga tu. Troli. Dia punya fulcrum. Fulcrum di hujung roda tu. Itu adalah tuas. Takal. Takal terdiri daripada sebuah roda beralur yang boleh bergerak balas. Digunakan untuk mengangkat, menurun atau menarik beban bila seutas tali dan rantai dilalukan pada alur itu. Dekat sekolah kat mana kamu ada jumpa? Siapa boleh jawab? Tempat bendera. Tempat bendera tu. Dia takal pun dia ada dua jenis. Yang kamu perlu tahu sekarang ni, takal ni selalunya dia ada tali. Untuk menarik, menaik atau menurunkan beban. Okey, crane pun boleh kita kata, tahu crane yang angkat barang tu? Yang dia tinggi panjang tu dia angkat barang kan? Crane pun adalah sejenis takal juga. Ujung dia tu ada takal untuk angkat berat kan? Untuk angkat beban naik atas. Okey, yang kelima, roda dan gandar. Roda dan gandar terdiri daripada roda yang dipasang pada batang rod yang dinamakan gandar. Okey. Siapa ada pakai jam? Kat jam, kalau jam yang jenis kunci tu, ada tak roda dan gandar kat situ? Ada. Ada. Okey, jadi kamu faham lah maksud roda dan gandar tu kan? Untuk pulas, tempat pulas. Macam spana ke, pili air. Roda dan gandar terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar. Roda yang ada rod. Ada sebatang rod yang dinamakan gandar. Itu yang kita panggil gandar. Digunakan untuk menggerak atau memutar sesuatu objek. Spana, pili, memutar skru. Dekat kereta ada tak? Takif ada tak kat kereta roda dan gandar? Ada. Dekat mana roda dan gandar kat kereta tu? Dekat tayar. Dekat tayar tu. Tayar tu adalah roda. Dan pemegang tayar tu kita panggil gandar. Faham Okey, baji. Baji mempunyai satu atau dua sarta condong yang tajam. Mempunyai satu atau dua sarta conjung yang tajam digunakan untuk memisah. Kamu kalau baji ni kalau kamu nak kenal, gunanya selalunya dia ada satu atau dua sarta condong. Itu kita panggil baji. Guna dia memisah, memotong atau menggerakkan. Memegang dan memberhentikan objek. Penyendal pintu. Tahu tak penyendal pintu yang mana? Haikal tahu tak penyendal pintu yang mana? Haikal? Penyendal pintu tahu tak yang mana? Yang kita letak tak bagi pintu tu tertutup tu. Itu kita panggil penyendal pintu. Yang ketujuh, gear. Gear terdiri daripada roda dan silinder yang bergigi. Mengubah arah dan kelajuan pergerakan bahagian-bahagian lain dalam satu mesin yang lebih kompleks. Contoh jam tangan. Dalam jam tangan memang mesti ada gear. Memang mesti ada gear. Dia ada pita pembetulan, pemutar telur pun ada gear. Macam mana nak kenal gear? Selalunya dia ada bergigi. Roda atau silinder yang bergigi. Kita panggil gear. Okey, faham Kan mesin kompleks. Macam mana nak kenal mesin kompleks? Kalau nak kenal mesin kompleks,
dia mesti satu atau dua atau lebih mesin ringkas. Kalau ada satu, kita kata mesin kompleks, mesin ringkas. Tapi kalau dia mesin ringkas tu lebih daripada satu, kita panggil mesin kompleks. Contoh gunting. Gunting yang di ujung gunting ni adalah tuas. Tapi kamu tengok dekat mata gunting tu tajam tak? Tajam dekat mata tu, dia tajam. Tajam tu kita panggil apa? Tuas mesin apa yang tajam dekat mata tu tadi? Baji. Baji. Pandai lah. Kalau nak jawab buat macam tu senang sikit. Cikgu nak milih kamu ni. Jadi gunting tu ada dua. Satu baji dan satu lagi tuas. Jadi dekat situ dia ada dua mesin ringkas. Jadi gunting adalah mesin kompleks. Faham? Senang sikit. Okay, faham gini ada contoh. Mesin kompleks. Basikal. Kamu tengok kat gambar basikal tu, ada berapa mesin ringkas. Dia ada roda dan gandar. Dia ada tuas. Dia ada gear. Dia ada skru. Jadi dia adalah mesin kompleks. Pemotong kuku. Pemotong kuku dia ada tuas dan baji. Sama macam gunting juga. Gerudi tangan, dia ada skru. Ada roda dan gandar dekat situ. Dia ada gear dekat situ. Dekat mana gear dia? Di kawasan tengah tu kan. Dekat kawasan tengah gerudi tangan tu. Itu kita panggil gear. Skru dia kat mana? Kat ujung. Yang tempat buat lubang tu. Depan skru pula dia ada baji. Sepatutnya ada baji. Tak ada. Dekat skru ujung sekali tu kita panggil dia ada baji. Dia tajam untuk buat lubang kan. Okay, mesin rumput. Dia ada roda dan gandar dekat situ. Ada gear dekat situ, ada baji dekat situ. Maksudnya situ pun tuas ada. Dekat mesin rumput pun tu ada tuas. Tempat kamu pegang tu daya. Yang dekat tengah tempat bergolek tu fulcrum. Yang beban dia rumput untuk kamu potong tu. Okey, mesin lestari. Selepas mesin kompleks, mesin lestari. Apa dia mesin lestari ni? Mesin yang lestari bermaksud tahan lama, tak mudah rosak, menguntungkan, tidak memberi kesan buruk pada alam sekitar. Senang cerita, mesin lestari ni yang tak memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Mudah dan selamat digunakan. Itu kita panggil mesin lestari. Yang berbaloi bila kamu pakai. Contoh gunting. Bertahun-tahun kamu boleh pakai. Mesin lestari lah. Yang akhir sekali adalah kepentingan penciptaan mesin. Apa pentingnya mesin pada kamu? Yang pertama kamu dah tahu dah. Memudahkan kerja. Dan mempercepatkan kerja kamu. Apa kepentingan dia? Sekarang kita tengok kepentingan dia. Meningkatkan produktiviti. Dah cepat. Mesin ni cepat. Kerja kita jadi cepat. Jadi meningkatlah produktiviti kita. Produktiviti maksudnya pengeluaran kita. Membantu mempercepat dan mudahkan kerja. Okey, dapat mengangkut barang yang berat atau besar dalam kuantiti yang banyak. Contohnya kalau kamu angkat barang untuk masuk ke lori. Kalau kamu angkat pakai tangan, bebannya 3-4 kilo. Dalam 3-4 kilo dah kamu, dalam 3-4 bekas kamu dah tak lalu lah. Tapi kalau pakai mesin, ada mesin, contohnya mesin kompleks, crane kan untuk angkat barang tu, sekali angkat dah dapat 20 kampit kamu boleh masukkan dalam lori tu. Jadi kamu dapat mengangkut beban yang berat dan dalam kuantiti yang banyak. Lagi cepat kerja. Masa perjalanan dan penghantaran dari satu tempat ke satu tempat menjadi lebih singkat. Komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat walaupun pada jarak yang jauh. Okey, itu kepentingan mesin. Tugasan kamu
buku nota kamu, buku nota besar kan. Untuk 6B, 6C pun sama salah, buku nota besar Kak Imah. Ya sama. Dalam buku nota tu kamu buat peta pemikiran jenis-jenis mesin ringkas. Dia tadi ada berapa? Ada 7 mesin ringkas. Jadi kamu buatlah cabang tu 7. Dan kamu tulis di bawah tu kegunaan dia. Contoh macam kamu kata baji. Apa kegunaan baji? Kau tulis itu, apa kegunaan baji. Lepas tu ciri-ciri dia. Mempunyai 2 sata condong yang tajam. Mempunyai 2 sata condong yang bertemu. Kegunaan dia untuk memotong. Apa lagi guna dia? Kamu buat nota kecil kat tepi tu. Buat peta pemikiran. Kamu buat 7 mesin ringkas. Dan kemudian ujung tu kamu beritahu, dan dekat mesin ringkas ni contoh baji, kamu buat ciri-ciri baji tu, kegunaan dia apa. Dekat mana contoh lagi satu yang dia ada 3 contoh baji, kemudian macam mana ciri-ciri baji untuk kenal dia tu baji, kemudian kegunaan dia, dan akhir sekali contoh. Contoh tu cikgu nak 2 je. 2 contoh setiap mesin ringkas. Okey, untuk latihan kamu tengok buku teks muka surat 206. Buat soalan 1 hingga 4. Salin soalan tu. Faham jadi sekarang ada 2 kerja kamu. Yang pertama, kamu buat peta pemikiran berkenaan mesin ringkas. Dan yang kedua, kamu buat soalan muka surat 206. Kalau macam batang pancing tu tak payahlah lukis, tapi kalau nak lukis lagi cantik. Faham